ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi di jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam tajuk adab dalam bersahabat. Kita sampai kepada tolong-menolong dengan sahabatnya dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sentiasa nak hamba dia ni saling tolong-menolong. Namun tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maksudnya kita ada kawan, kita ada sahabat yang boleh kita disuruh untuk tolong. Tolong ni amalan bagus. Tapi tolong yang dimaksudkan dalam Islam ni ialah tolong dalam mengerjakan apa-apa saja perkara kebajikan, kebaikan dan takwa. Apa saja. Tolong pi kedai, kebajikan lah tu. Tolong hantar anak dia, kebajikan lah tu. So tolong menolong macam tu semua boleh. Yang Islam ataupun Allah larang tolong menolong dalam urusan dosa dan urusan permusuhan. Yang tu tak boleh. Urusan dosa dia tang tolong aku beli rokok kat kedai. Boleh tak tolong tu? Kalau tuan-tuan tanya saya tak pandai. Saya ikut majlis fatwa kebangsaan je. Kan kata rokok tu haram. So kalau rokok tu haram, kan, tolong untuk beli rokok tak boleh ya? Hatta isteri pun suami suruh beli, kalau isteri tak patuh tak berdosa. Tak berdosa. Baik, apa saja tolong-menolong dalam urusan yang membawa kepada dosa ataupun permusuhan. Suruh pi pukul orang tu umpamanya, permusuhan, maka tak boleh. Tak boleh. Walaupun asalnya tolong itu suatu yang baik. Baik. Dia kata janganlah meninggalkan sahabat tu jika ia terjatuh ke dalam maksiat. Tetapi luruskan dia, dorong dan berilah dia motivasi agar dia mahu bertaubat. Hendaknya pula membimbingnya sebagaimana perkataan Umar, jika kalian menyaksikan saudara kalian tergelincir, maka luruskanlah dan bimbinglah dia. Berdoalah semoga Allah menerima taubatnya dan jangan kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian tersebut. Baik. Hatta yang kata tolong ni, kalau kawan ataupun sahabat kita tergelincir, buat dosa, buat maksiat, kena tolong enggak? Tolong macam mana? Tolong pi tegur dia, tolong pi nasihat dia, tolong bagi motivasi untuk dia, bukan penjatuh dia. Selalunya kadang-kadang bila orang buat dosa kita tinggal terus. Patutnya kita masih ada lagi untuk peluang kita berdakwah, mengajak dia ke arah kebaikan, tak boleh tinggal. Melainkan kalau orang tu ataupun kawan dia tu memang tak mau, kira kalau dia tak mau tinggal, dia tak mau dengar nasihat kita, dan kalau kita duduk kawan dengan dia, kita makin teruk. Yang tu perlu jauhi ya.
Kan? Adapun jika sekiranya dia terlibat dengan maksiat, dia tersilap, dia buat maksiat, kita kena pi nasihat dia. Itu juga termasuk di dalam bab tolong. Kita duk nampak kalau tolong ni dia tak ada duit, kita bagi duit, kita duk nampak yang tu je. Kita tak nampak hatta memberikan nasihat ketika dia tergelincir di dalam maksiat, itu juga dikira sebagai tolong. Baik. Kemudian menjaga ukhuwah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawaddathnani fillah fayufarriqu bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang saling mencintai kerana Allah lalu keduanya terpisah, melainkan kerana dosa yang dilakukan oleh salah seorang daripada keduanya. Dia kata keduanya ni mencintai kerana Allah. Kita sayang kat seorang tu kerana apa? Kita dah bincang yang lepas kan. Kita suka kat seorang, kita sayang kat seorang, kita rapat dengan seorang tu kerana Allah. Bukan kerana sebab lain, bukan kerana harta dia, bukan kerana pangkat dia, tapi aku sayang dia sebab dia baik. Kan? Sebab dia jaga, dia pergi masjid, aku suka kat dia, aku sayang kat dia. Kan? Kita sayang macam tu. Dan dia terpisah keduanya juga, tidak terpisah keduanya, melainkan kerana dosa yang dilakukan oleh salah satu daripada keduanya. Sebab tu dia kata berapa ramai persahabatan yang akhirnya terkandas dan rosak. Sebab apa? Sebab maksiat. Sebab roh itu dia ibarat tentera yang telah disusun rapi. Selama daripada dua orang sahabat tu, dia kedua-duanya bertakwa, nescaya roh-roh itu akan dapat duduk bersama. Kalau salah seorang daripadanya berubah, tak nak ke arah kebaikan, lama kelamaan roh tu dia tak matching. Dia tak matching. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh-roh bagaikan tentera yang tersusun. Jika saling mengenal, maka dia akan bersatu. Jika saling mengingkari, maka akan berpisah. Nabi sebut roh tu dia bagaikan tentera yang tersusun. Kalau di kalangan roh tu dia saling kenal mengenal, maksudnya sekepala, dia akan duduk sekali. Manakala kalau saling mengingkari, tak sekepala, akhirnya roh itu juga akan berpisah. Roh itu juga akan berpisah. Dia macam ni lah. Sebab tu Nabi sebut, kalau nak kenal seseorang itu, kenal siapa teman rapat dia. Kalau nak kenal seorang tu, kenal teman rapat dia. Kan? Macam kita nak kenal anak kita lah. Sebab kita khawatir anak menjadi pelakon pembantu tambahan terbaik di rumah. Kan? Sampai mak ayah dia kira tak percaya dia buat masalah di sekolah. Saya dulu pernah jadi cikgu di beberapa sekolah. Cikgu Zubir lagi tahu. Ada mak bapak tak percaya anak dia nakal kat sekolah. Sebab dia kira pelakon pembantu tambahan terbaik di rumah dia tu. Sampai mak ayah dia tak tahu dia bermasalah di sekolah. Jadi bila cikgu bagi tahu dia bermasalah, mak ayah tak boleh terima. Tak mungkin anak saya bagus. Jadi Nabi dah bagi tahu dah, nak kenal seseorang itu melalui teman rapat dia. Sebab teman rapat ni biasanya macam-macam hadis Nabi sebut ni, al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu bagaikan tentera yang tersusun. Kalau sekepala dia akan duduk sekali, kalau tak sekepala dia akan berpisah. Kan? Macam kita lah. Kan? Kalaulah orang yang rajin main masjid, biasanya dia akan cari kawan baik dia siapa? Kaki masjid ke lah. Biasanya begitulah. Kaki nombor ekor, kan? Biasanya dia nak cari siapa? Geng dia. Dia nak cari, maksudnya kawan baik dia siapa? Kaki nombor ekor.
Takkan Tok Imam tak matching lah. Nak cerita kat Tok Imam, Allah Tok Imam lari satu nombor. Tak kena. Tak kena. Jadi begitu juga hak Nabi sebut, roh ni dia duduk sebaris, kalau kepala dia akan duduk, kalau tak kepala dia akan berpisah. Manusia pun begitu. Jadi maknanya kita, kalau kita akhlak kita bagus, kita akan cari kawan-kawan kita yang bagus akhlak. Begitu juga anak kita. Kalau kita nak tahu anak kita ni jenis macam mana, tengok kawan baik dia siapa. Hak tu dia tak boleh berlakon. Hak tu dia tak boleh berlakon. Biasanya dengan kawan baik ni biasanya lebih kurang. Kalau tak lebih tak kurang, dia sikit-sikit lah. Tapi biasanya cari hak kawan baik memang hak perangai nak lebih kurang. Malangnya apabila ibu dan ayah dia tak dapat memahami apa yang Nabi nak sampaikan. Akhirnya dia tak dapat memahami anak dia tu jenis macam mana. Akhirnya anak dia rosak. Saya bagi satu contoh tuan-tuan hak geng-geng lembut ni. Geng-geng lembut, kalau zaman saya dulu sekolah menengah dah ada dah. Tapi zaman lah ni tengok sekolah rendah pun dah mula nak ada. Daripada sekolah rendah ni. Lepas tu sekolah menengah bila pergi asrama, hak geng-geng ni dia akan cari siapa dia? Kaki pukul tak? Dia cari hak geng-geng hak lembut macam dia tak? Hak boleh sembang cara lembut, topik-topik pun topik hak jenis macam tu. Pergi universiti pun dia akan cari hak spesies macam dia. Tapi kadang bila dia balik rumah, dia cuba ubah penampilan. Walaupun boleh nampak sikit-sikit, tapi dia ubah penampilan. Mak ayah dia tak berapa nak boleh nampak lagi. Tapi mak ayah dia tahu dia kawan dengan siapa. Kawan baik dia, mak ayah dia tahu ni puak-puak lembut ni. Tapi dia tak faham bila Nabi sebut seseorang itu mengikut agama teman rapatnya. Maksudnya kalau anak dia tu duduk berkawan dengan puak-puak macam tu, dia pun lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Baik. Jadi apabila Nabi sebut begini, al-arwahu junudun mujannadah, roh itu bagaikan tentera yang tersusun. Kalau saling, bahasa mudahnya sekepala, dia akan berkumpul. Kalau tak sekepala, dia akan berpisah. Dia akan berpisah. Maka begitu juga kita dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita, macam kita dah sebut tadi. Kalau dia sekadar dia buat maksiat, kita masih nasihat lagi. Tapi apabila dia duk buat benda tu sampai dia tak mau tinggal, akhirnya kita sendiri akan kita, aku tak boleh masuk dengan dia. Aku tak boleh masuk dengan dia. Tengok dia pun dah lain macam dah. Kebiasaannya begitu. Kebiasaannya begitu. Baik. Kemudian hendaklah menjaga perasaan saudaranya. Seseorang Muslim jaga perasaan saudaranya dan tidak menyakitinya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, meskipun tanpa disengaja. Bahkan selayaknya kita harus berhati-hati dan menjaga jangan sampai itu terjadi. Kemudian dia kata lagi, betapa ramai orang yang mengucapkan perkataan di hadapan saudaranya tanpa ada maksud buruk sedikit pun, namun akhirnya kata-kata difahami tidak sebagaimana dimaksudkan sehingga mengakibatkan rosaknya hubungan antara keduanya. Allah berfirman, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yakni lebih benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan dia kalau boleh nak
dua orang sahabat bergaduh. Syaitan dia memang nak macam tu. Jadi dia akan cari peluang mana-mana yang boleh dia cucuk jarum. Salah satu daripadanya hak sebut ni mungkin dari sudut perkataan. Kadang-kadang kita tak maksudkan pun kat kawan kita tu, tapi dia terasa hati. Kita mungkin niat bergurau dengan dia, tiba-tiba dia terasa hati hak gurauan kita tu. Apatah lagi zaman sekarang, zaman tulis WhatsApp. Nah, zaman sekarang ni, kalau kita benda hak kecil-kecil pun kita nak terasa hati, akhirnya syaitan dia akan cucuk kita. Saya bagi contoh. Ada surau, ada tuan haji tu, dia ni orang bagus lah. Dia orang bagus, dia duk jemput kuliah. Jadi setiap kali jemput kuliah ni dia WhatsApp, "Ustaz, jangan lupa hari ni kuliah kita." Puk, tanda seruan. Kita nak baca macam mana? Tiap-tiap kali kuliah memang macam tu dia tulis. Kalau kita nak main terasa hati, dia ni marah ke apa, buah tanda seruan. Padahal dia memang jenis macam tu. Kan? Jenis macam tu, tiap-tiap kali panggil dia buah tanda seruan. Jadi begitulah kawan-kawan kita atau yang bersahabat ni, syaitan ni dia nak cucuk je. Dia bahasa tulis dalam WhatsApp ni, dia bukan ada intonasi. Dia ikut orang hak baca tu. Orang yang baca tu. Kalau orang yang baca tu dengan hati yang tulus mulus, kemudian cepat pula terasa, jadi syaitan dia akan cucuk. Oleh yang demikian, maka seseorang itu hendaklah dia memerhatikan benda ni. Sama ada yang memulakan percakapan ataupun menerima percakapan itu, jangan memberi ruang kepada syaitan untuk syaitan dia nak masuk jarum tu. Nak masuk jarum supaya kedua orang sahabat itu berpisah. Baik. Kemudian mengutamakan saudaranya ataupun sahabatnya kerana Allah. Yang ni masuk dalam bab ithar. Ithar ni Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hashr, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Allah dan mereka mengutamakan, yakni orang Muhajirin, atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Ayat ni asalnya cerita tentang orang Ansar. Apabila Muhajirin berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebahagian besar di kalangan mereka ni dia tak bawa harta tinggal. Bahkan ada yang tinggal keluarga, tinggal anak isteri, pergi ke Madinah. Orang Madinah yang menerima orang Muhajirin, bagaimana sikap dia? Allah sebut, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Orang Madinah, orang Ansar yang menerima orang Muhajirin ni, Allah sebut mereka mengutamakan orang Muhajirin ke atas diri mereka sendiri sekalipun mereka perlukan benda tu. Ini ithar. Ithar ni mengutamakan saudara dia. Baik. Kalau bersahabat boleh ada sikap macam ni, ni kira tinggi lah iman. Sebab tu dia kata, jika kamu tidak mampu mengutamakan atas dirimu, maka sertakanlah ia bersamamu dalam kebaikan sebagaimana yang engkau suka bagimu. Dia kata kalau tak mampu nak ithar, nak mengutamakan sahabat dia berbanding diri dia, dia kata sertakanlah dia bersamamu dalam kebaikan sebagaimana yang engkau suka bagimu. Maksudnya ithar ni sebenarnya, kalau orang yang mampu ithar ni, kira iman dia duduk level tinggi lah. Bukan senang nak ithar. Bukan senang. Apabila dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, Sa'ad yang telah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, isteri dia ada 2 orang. Kalau nak pilih, dia akan ceraikan
kamu ambil. Harta dia kata dia nak bahagi 2, kamu ambil separuh, aku separuh. Kan senang tuan, ni ithar ni, susah. Susah ni. Kan? Sebab tu dia dah sebut, kalau tak mampu nak ithar, nak mengutamakan orang lain, sertakan segala kebaikan yang kita suka tu, kita suka juga kebaikan tu orang tu dapat. Baik. Antara kisah ithar yang masyhur disebut dalam Abdullah bin Mus'ab Az-Zubaydi, disebut masa perang Yarmuk. Di masa perang Yarmuk, masa tu ada 3 orang sahabat yang tengah nazak. Al-Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal dan Suhail bin Amr. 3 orang ni tengah nazak. Jadi 3 orang ni masa perang Yarmuk. Perang Yarmuk ni di bumi Syam, lawan dengan tentera Rom. Tentera Islam lebih kurang 40,000, tentera Rom ada 240,000. Tentera Islam menang. Tentera Islam menang. Tuan-tuan, disebut dalam kisah ni 3 orang sahabat ni dia nazak. Biasanya orang hak nak mati ni dia nak air. Jadi orang bawa kat dia air ni, suruh dia minum. Kemudian dia tengok sahabat dia seorang lagi ni tengah nazak tak, dia kata bawa air ni pergi bagi dia minum dulu. Ithar. Walaupun dia sangat perlukan air itu, dia dahaga, dia nak minum, dia cedera parah, dia perlu air itu, tapi bila dia tengok sahabat dia ni juga perlukan air, pergi bagi yang tu dulu. Lalu orang bawa air ni pada sahabat tu, elok nak minum, hak seorang lagi juga dia tengok cedera parah, sedang nazak, dia tepi bagi kepada hak sahabat lagi tu pergi minum. Tengok tu, kita kan, sebut kita tu termasuk saya. Kalau orang mai bagi air kat kita kan, pederah dulu lah. Kan sagi pergi ambil lain lah, baru bagi hak ni. Tak, ni yang disebut ithar. Ithar. Tuan-tuan, orang yang ketiga tu bila nak bagi minum, dia meninggal, syahid. Kemudian bawa balik air itu nak bagi pada orang yang pertama, nak bagi juga meninggal, syahid. Nak bagi pada yang kedua juga meninggal, syahid. Lala 3-3 tak minum kerana mereka mengutamakan sahabat yang lain. Ithar. Hebatlah. Dan ini dalam bersahabat, kalau ada ithar ni, ini kira kedudukan yang paling tinggi ya. Baik. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau kita baca balik sejarah Rasulullah, kemudian para sahabat, kita akan rasa macam manalah mereka boleh hidup dalam keadaan yang macam ni, yang ithar ni, yang kita rasa ya aku takkan mampu buat macam ni. Infak, harta ni kira macam tak bernilai di sisi mereka. Sebut je untuk Islam, infak. Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya, Sayyidina Umar separuh. Kita kalau kita fikir balik, dahsyat betul para sahabat. Mereka telah ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hendaklah seseorang muslim memperhatikan saudaranya, dia kata, dengan bertanya kepadanya apabila ia tidak hadir di masjid atau di tempat kerjanya. Hendaklah engkau memperhatikan keadaannya dan mengunjunginya kerana Allah, barangkali ia memerlukan bantuan kamu. Dia ni adab bersahabat. Kalau kawan dia tu nampak tak ada, tanya pasal apa tak ada. Tuan-tuan, sebab tu
persaudaraan, persahabatan yang dibina di atas landasan iman, dia lain. Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berhijrah, antara perkara yang awal Nabi buat membina adalah masjid dulu. Masjid dulu. Kemudian pertautan, persahabatan, persaudaraan ni dibina di atas iman. Persahabatan, persaudaraan apabila dibina di atas iman, dia berbeza dengan hal-hal lain. Walaupun kadang-kadang kita rasa orang bersahabat atas dasar lain tu lebih hebat, tolong dia, walaupun kita rasa macam tu, dia tetap tidak sama di sisi Allah. Tetap tidak sama. Kalau tuan-tuan tengok baca dalam ayat Al-Quran, ada nanti sahabat ataupun kawan, dia akan salahkan kawan dia. Mungkin kita tengok, ya betul, dia bukan bersahabat atas dasar iman, atas dasar bola aja, tapi tolong tu, ui. Tapi tuan-tuan, ada golongan yang akan menyalahkan kawan dia di akhirat nanti. Kita tak mau bersahabat di atas dasar macam tu. Jadi orang yang bersahabat atas landasan iman ni dia berbeza. Kita tengok kawan kita 2 hari dah tak main masjid, sakit ke? Sakit ke? Kita pun telefon, ni pasal apa tak main masjid? Dia balik rumah ni, rumah menantu nak tengok cucu. Okey. Tuan-tuan, bagus tak? Orang tak main masjid 2 hari disedari, bagus tak? Bagus, kira orang tu bagus lah. Orang tanya pun bagus, orang yang hilang tu pun bagus. Maksudnya dia melazimi jemaah masjid sehingga dia tinggal 2 hari, orang pergi mana biasa duk nampak. Berbeza dengan orang tak main masjid ni, Allah, sedap-sedap mati lah. Tanya mana mamat dia, tahun lepas kan dah meninggal, tak sedap. Tapi kawan-kawan kita ni hak duk melazimi masjid 2 hari cukup. Dia tak main tu kita rasa duk perasan mana haji tak main pun. Maka dia kata adab bersahabat, tanya. Yang zaman sekarang lagi mudah, tak payah pergi rumah, boleh WhatsApp je. Kan haji pergi mana 2 hari tak nampak masjid. Hak kontu pula jangan jawab alhamdulillah apa hai aku lah. Abang lah kan. Sebab orang peduli. Peduli kerana adab bersahabat tu kena ada kepedulian. Hak tak mai tu sebab apa? Kita takut dia sakit. Kalau dia sakit kita nak pergi ziarah. Kan? Kita nak pergi ziarah kerana adab itu kita jaga. Baik. Kemudian memaafkan kesalahan saudaranya. Dia hendaklah memaafkan kesalahan saudaramu jika ia hanyalah perkara yang remeh-temeh. Kadang berbalah ni dia sebab benda kecil lah, dia jadi besar. Benda kecil letak dalam hal kecil, benda besar jangan yang besar dikecilkan, yang kecil dibesarkan. Kebanyakan permusuhan berlaku dia benda kecil yang dibesarkan. Adab bersahabat, benda yang kecil dia jangan ambil peduli ingat. Sebab manusia ni semua buat salah. Hari ni orang buat salah kat kita, esok kita buat salah kat orang. Kalau hari ni hak benda kecil hak dia buat salah tu kita ambil peduli sangat, esok kita buat salah hak kecil dia juga akan ambil peduli. Benda hak remeh-temeh tu tak apalah, nama apa manusia. Nama apa manusia. So adab bersahabat, benda-benda kecil tu dia jangan ambil peduli sangat. Tutupi kekurangan saudara kita, tak apalah. Kita hak sangka baik dulu. Kita kadang-kadang ada 10 kita boleh sangka baik, kan? Kita tak mau sangka baik, kita pergi cari hak buruk tu dulu, kan? Ini kesilapan kita. Baik. Kemudian kita dah selesai dalam bab adab bersahabat. Kita akan masuk dalam adab
azan. Adab azan. Azan ni dia syiar. Syiar yang antara syiar yang besar dalam Islam. Azan. So azan dia memanggil orang untuk salat. Untuk salat. Baik, zaman sekarang ada mikrofon. Zaman dulu dia naik ke tempat tinggi kan. Naik tempat tinggi untuk azan, nak memanggil orang. Zaman sekarang azan guna mikrofon. So lebih jauh lagi orang boleh dengar azan. Baik. Adapun dalam hal yang selain daripada azan, contoh bacaan Quran, kan, yang tu tak boleh bagi kuat guna mikrofon, kerana dia bukan syiar. Perlis tak berlaku lah, tapi ada sebahagian tempat sebelum azan tu baca Quran dulu. Dia pasang baca Quran. Lepas tu kalau bila ada orang bantah, dia marah. Inilah tak mau Islam. Padahal tuan-tuan, di kejiranan masjid tu ada, boleh jadi ada orang tua, ada baby, kan? Dan ada orang sakit. Dia akan terganggu dengan benda-benda macam tu. Jadi jangan, bukan syiar ni, jangan letak dia di tahap yang sama dengan syiar. Azan dia syiar. Azan syiar. Ada beberapa adab berkaitan dengan azan ni yang perlu diperhatikan dan dijaga. Pertama sekali, orang yang nak azan ni mestilah niat dia baik. Seorang muazzin mestilah dia mengharapkan ganjaran redha Allah. Yang tu dulu. Tuan-tuan, wallahu ta'ala alam, kalau tanya saya, kalau kata muazzin ni, walaupun dia ada gaji, tetapi bukan senang pun nak jadi muazzin. Orang yang dia tak ada mengharapkan redha Allah ni, susah nak jadi muazzin ni. Nak kena bangun awal di ketika orang lain masih tidur lagi, dia dah bangun awal, mandi siap, mari masjid awal, setiap waktu nak kena mari awal. Bukan senang. Baik. Jadi walau bagaimanapun, niat seorang muazzin tu yang pertama dia mesti letak, dia mengharapkan wajah Allah ataupun redha Allah. Azan ke belum kan? Belum. Kemudian cari pahala, meraih balasan akhirat. Yang ni disebut dalam beberapa hadis. Disebut juga jangan mengharapkan ganjaran dunia sahaja. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sebut al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, hadis sahih Muslim. Nabi sebut para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat nanti. Ini bentuk keistimewaan muazzin nanti di padang mahsyar. Nabi sebut muazzin paling panjang leher dia. Ini bentuk keistimewaan. Bentuk keistimewaan. Baik. Mungkin ada orang dia akan luaya buruk, dia kata kalau jadi muazzin leher macam zirafah dekat padang mahsyar, tak mau lah. Tak, ni dia bukan macam zirafah, ini bentuk keistimewaan di akhirat kelak. Jadi esok bila di padang mahsyar orang tengok yang mana leher panjang tu, orang tahu dia ni di dunia dulu ni muazzin. Muazzin, golongan istimewa. Golongan istimewa. Allah panjangkan. Allah jadikan muazzin lain daripada golongan yang lain. Baik. Kemudian
Yang kedua, menjaga waktu. Jaga waktu. Hendaklah bagi seorang muazzin sentiasa menjaga waktu azan, memperhatikan dan memeliharanya dengan tepat pada waktunya, sebab dia orang yang telah diberi amanah untuk mengumumkan pada manusia tentang datangnya waktu salat, waktu berbuka atau waktu sahur, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan amanah sedikit pun. Orang yang diberi amanah untuk azan, dia kena jaga waktu. Waktu salat jangan sampai terlambat. Sebab tu muazzin nak pergi mana pun susah hati. Imam pun sama. Bukan senang tuan-tuan kerja. Kita nak pergi mana pun, kita relax lah. Sebab kita tidak ada rasa tanggungjawab. Masjid kita pukul 12 nak pergi Kangak, nak pergi Giant, boleh Bilal pukul 12 nak pergi Giant, dia tak mau lah satgi nak pergi azan kan senang tuan. Dia duk jaga waktu tu, dia nak panggil orang salat. Apatah lagi apabila berkaitan pula dengan berbuka puasa. Kan, berbuka puasa, dia tak jaga waktu, orang duk tunggu lama, lepas 3 minit apa semua dia baru nak azan, orang duk tunggu lah. Waktu berbuka seminit berharga tuan-tuan, dengan sirap ada, yang tebu ada, duk tunggu kan, seminit tu kira lama. Maka dia diberi amanah, dia kena jaga masa. Dia kena jaga masa. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, al-muadzinuna umana'ul muslimina ala fitrihim wa suhurihim. Para muazzin adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh kaum muslimin atas waktu berbuka dan sahur mereka. Juga sahur. Nabi sebut tentang sahur kan. Makanlah sehinggalah kamu terdengar sahur azan Ibnu Ummu Maktum. Maksudnya apabila terdengar bunyi azan, dia tak boleh sahur lagi. Nabi sebut kan, makanlah sehingga kamu terdengar azan Ibnu Ummu Maktum. Maksudnya kalau dah dengar azan je, tak boleh makan dah. Tak boleh makan. Adapun masa yang diberikan 10 minit sebelum azan tu, itu hanyalah dalam bab ihtiyat, berjaga-jaga. Ada orang dia tak faham, dia ingat bila waktu tu dah tak boleh dah makan. Boleh kan, kalau kita bangun lewat, kita boleh makan lagi sehinggalah azan. Baik. Adapun kita bangun awal, kalau kita boleh ada senggang waktu tu dalam rangka berhati-hati, itu juga baik. Baik. Kemudian hendaklah seorang muazzin memiliki suara yang bagus. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'ait falyu'adzin bihi fa'innahu anda minka sautan. Pergilah menemui Bilal, lalu ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat dalam mimpi. Suruhlah ia mengumandangkan azan dengannya, sesungguhnya ia lebih keras suaranya daripada kamu. Baik, apabila Abdullah bin Zaid dia mimpi, sebab macam mana nak panggil orang datang salat, azan belum lagi syariatkan, belum lagi. Bahkan berlaku perbincangan macam mana nak panggil orang azan. Ada yang kata kita tiup trompet, tak mau. Ada yang kata nyalakan api, semua ikut orang kafir. Sehinggalah Allah berikan mimpi melalui Abdullah bin Zaid, dan Umar Al-Khattab juga dapat mimpi ni. Bila Abdullah bin Zaid bagi tahu pada Rasulullah bagi tahu kepada Bilal,
Cerita apa yang kamu mimpi, ajar dia bacaan-bacaan yang kamu dapat dalam mimpi supaya dia boleh azan, kerana Nabi sebut suara Bilal ini lebih keras daripada kamu, lebih bagus dan lebih kuat pada kamu. Walaupun Abdullah bin Zaid yang mimpi, Nabi tidak menugaskan Abdullah bin Zaid, Nabi menugaskan Bilal kerana suara Bilal lebih bagus. Suara Bilal lebih bagus. Baik. Sebab itu dia kata hendaklah kaum muslimin memerhatikan agar memilih muazzin yang memiliki suara yang bagus. Sebab sebahagian muazzin memiliki suara yang tidak bagus sehingga mengakibatkan orang enggan mendengar azan. Dia kata sayangnya hal ini sering kita saksikan. Dia kata kalau boleh cari muazzin yang ada suara yang bagus. Jangan sampai orang dengar azan orang jadi macam tak seronok dengar. Kan? Baik. Kemudian hendaklah dalam keadaan bersuci. Walau bagaimanapun benda ni diharus. Kan? Kalau dia bersuci itu lebih baik ya. Ini menurut kebanyakan ataupun jumhur para ulama. Kemudian mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, hendaklah muazzin naik ke tempat yang tinggi supaya suaranya dapat didengar. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Bilal bila mengumandangkan azan di atas tempat tinggi rumah seorang wanita Bani An-Najjar. Rumah wanita itu adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Hal ini boleh diwakili dengan pengeras suara yang ada di menara-menara masjid pada zaman kita sekarang. Dia kata zaman Nabi dulu, Bilal dia akan naik rumah wanita Najjar, Bani An-Najjar ni sebab rumah dia tu paling tinggi, supaya suara dia ni boleh didengari lebih jauh. Zaman sekarang dia dah ada mikrofon, so tak perlu naik dah tempat tinggi. Tak perlu dah, kerana mikrofon ataupun pembesar suara telah mewakili fungsi tu. So tak perlu naik dah. Boleh terus azan. Tak perlu dah baca selawat kuat-kuat sebelum azan. Sebab ada di beberapa tempat kan dah on mikrofon kan. Allahumma salli ala Muhammad, kuat dulu seolah-olah itu sebahagian daripada azan. Kalau kata dia nak zikir, tak payah nak kuat lah. Kalau kata nak zikir, tak payahlah kuat. Tapi yang selawat ni yang dia syariatkan sebelum ke selepas azan? Selepas. Yang kata selawat ni yang disyariatkan ada dalam hadis yang sahih adalah selepas azan, bukan sebelum. Tapi kalaupun dia kata yang ada ulama kata boleh kata selawat, jangan pakai mikrofon tu. Kalau dia menggunakan pembesar suara, orang dengar sama kuat dengan azan, seolah-olah itu sebahagian daripada azan. Itu sebahagian daripada azan. Masuk Isyak. Lain macam bunyi sini. Kita bagi laluan azan tu. Allah
La ilaha illallah Allahumma salli Allahumma barik Baik, kita sambung sikit lagi. Dia kata hendaklah muazzin berdiri ketika mengumandangkan azan. Ini berlaku ijma' di kalangan para ulama sebagaimana disebut oleh Ibn Munzir rahimahullah. Dia kata seluruh ulama telah sepakat tentang disunnahkan muazzin untuk berdiri ketika mengumandangkan azan. Ketika memandangkan azan. Baik, kemudian mengangkat suara ketika mengumandangkan azan. Dia hendaklah muazzin mengangkat suara semampunya hingga seruan untuk salat dapat didengar. Dalam sebuah riwayat disebut bahawa kana Bilal idza azana wada'a usbu'aihi fi udhunayhi. Bilal apabila dia azan, dia meletakkan usbu'ai, dua jarinya ke telinganya. Ke telinganya. Para ulama bincang tujuan diletakkan dua jari di telinga ni, usbu'ai ni jari telunjuk. Dia letak di telinga ni untuk nak meninggikan suara. Untuk tinggikan suara. Jadi kalau ulama moden ni ataupun ulama kontemporari apabila telah ada mikrofon, adakah letak jari itu masih valid ataupun tidak? Ada sebahagian menyebut bahawa ia adalah sunnah yang dibuat seperti mana dibuat oleh Bilal. Kemudian ada yang menyebut fungsi itu tidak lagi perlu kerana telah pun ada pembesar suara, kerana tujuannya adalah untuk mengeraskan suara. Baik. Kemudian menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Hadis pada Anas bin Malik radhiyallahu an, umira Bilal an yashfa'al azan wa an yutira al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Sebab tu azan dua kali dan iqamah adalah sekali lafaz berdasarkan hadis ni. Kemudian yang seterusnya, tarji' dalam azan. Maksud tarji' ni, muazzin dia mengucapkan dua kalimah syahadat. Yang pertama dengan suara rendah, kemudian barulah dia azan, barulah dia mengucap dua kalimah syahadah dengan suara yang tinggi. Itu tarji'. Nabi SAW ajar azan kepada Abu Mahdhurah. Dia kata taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tarfa'u biha sautak. Nabi suruh sebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dengan mengangkat suaramu. Kemudian Nabi kata lagi, thumma taqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, takhfidu biha sautak, thumma tarfa'u sautaka bi syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi kata mula-mula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang tu Nabi kata keraskan suara kamu. Ni bagi muazzin. Kemudian Nabi kata sebelum asyhadu an la ilaha illallah tu tarji', asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Itu nama dia tarji'. Itu yang disunnahkan bagi muazzin ketika azan. Saya ulang sekali lagi. Mula-mula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tarji' tu.
Nabi suruh mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan suara rendah dulu, kemudian barulah dikuatkan, disebut sebagai tarji' dalam azan. Baik. InsyaAllah nanti dalam kuliah akan datang kita sambung lagi dalam bab azan. Kalau kita masuk ni nanti jadi panjang pula, insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi